A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kelas hari ini yang ditaja oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Surah ni kita dah mula sebelum PKP, dan kelasnya di PIKAS, Pertubuhan Kebajikan An-Najah Selangor, di sebelah setapak. Jadi kita dah mula lebih kurang setahun kok. Tapi sebab PKP kita terhenti. Kita sampai ayat yang ke-28. Jadi insyaAllah mulai hari ini, hari Jumaat, kelas yang ditajuk oleh PQDM ini kita akan sambung tadabbur surah Al-A'raf, bermula daripada ayat 29 insyaAllah. Okey, sebelum kita sambung, kita tengok maksud ayat yang lepas, pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lepas, ayat 27, 28. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Maksudnya, Allah berkata daripada awal surah Al-A'raf sampai ayat ke-28 ni, ialah Allah menceritakan bagaimana pertembungan antara manusia dengan syaitan. Pertembungan antara manusia dengan syaitan yang bermula daripada pertembungan antara Iblis dan Adam. Jadi Iblis adalah ketua kepada syaitan di kalangan jin, manakala Adam adalah Abu al-Bashar, bapa kepada manusia. Sehingga syaitan bersumpah di hadapan Allah, dia akan menyesatkan semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat, orang berilmu ataupun orang jahil, semuanya dia akan sesatkan. Kecuali syaitan mengaku dia tidak akan mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas. Jadi Allah beritahu dalam ayat 27, wahai anak Adam, la yaftinannakum, janganlah syaitan itu memfitnah kamu, menimbulkan keraguan kepada kamu, sebagaimana syaitan telah berjaya mengeluarkan ibu bapa kamu, iaitu Adam dan Hawa, daripada syurga. Jadi kalau orang seperti Adam yang merupakan Nabi pun boleh digoda oleh syaitan, maka Allah bagi amaran, kamu kena lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, sebab syaitan ni dia tak kira siapa. Orang jahil ke, orang berilmu ke, semua akan menjadi sasarannya. Yang dia tak mampu hanyalah orang yang ikhlas sahaja. Kemudian Allah kata, sampai tahap syaitan berjaya menanggalkan pakaian yang dipakai oleh Adam setelah dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Adam ni asalnya tidak ada pakaian di dalam syurga, melainkan daripada daun-daun. Daun-daun daripada pokok yang ada dalam syurga. Jadi sebaik saja Adam makan buah tu yang dilarang oleh Allah, pakaiannya tertanggal.
Apa kaitannya? Kata ulama, kaitannya ialah bila kita melanggar perintah Allah, maka dia akan mengaibkan diri kita. Dosa adalah aib, seolah kita membuka aurat. Jadi siapa yang membuka aurat ke, mengumpat ke, sebenarnya dia telah menunjukkan keaiban dirinya. Maka sebab itulah kaitannya bila Adam melanggar je perintah Allah, pakaiannya tertanggal. Sebagai isyarat, sebagai simbolik bahawa siapa saja yang melanggar perintah Allah, siapa saja melakukan maksiat, sebenarnya keaibannya telah terbuka. Keaibannya telah terbuka. Okey, kemudian Allah kata, Allah sebut lagi sifat syaitan ni yang lagi patut kita berhati-hati dan kita berjaga-jaga. Apa sifatnya? Iaitu innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Syaitan ni melihat kamu. Syaitan dan anak keturunannya, zuriatnya dapat melihat kamu min haitsu la tarawnahum. Tapi kamu pula tak dapat melihatnya. Kenapa Allah sebut ni? Syaitan dapat melihat kita. Syaitan di kalangan jin dapat melihat kita, tapi kita tak dapat melihat jin. Sebab tu berdasarkan ayat ni, ulama mengatakan siapa yang mendakwa dia melihat jin, dia adalah pendusta. Tidak ada sesiapa yang dapat melihat jin kecuali Nabi setelah diizinkan oleh Allah. Kemudian anjing dan keldai. Disebut dalam satu hadis, bila anjing menyala ataupun keldai mengeluarkan suara, maka Allah minta, Nabi begitu pada kita, mintalah perlindungan kepada Allah ketika anjing sedang menyala ataupun ketika himar, keldai sedang mengeluarkan suaranya. Kenapa? Sebab kedua-dua ketika itu sedang melihat syaitan. Jadi ayat ni cukup jelas, tidak ada siapa yang boleh melihat jin ataupun syaitan daripada kalangan jin. Kenapa Allah sebut ni? Allah nak bagi tahu, di awal ayat Allah kata jaga-jaga kamu, jangan sampai syaitan menipu kamu, jangan sampai syaitan menggoda kamu, menghasut kamu. Dan lagi bahaya syaitan ni ialah sebab kamu tak nampak dia. Dia antara musuh yang kita nampak dengan musuh yang kita tak nampak, yang mana lebih bahaya? Yang lebih bahaya ialah musuh yang kita tak nampak. Dia boleh tikam kita, dia boleh pukul kita dari mana? Arah yang kita tak perasan, sebab kita tak nampak. Kalau nampak, lebih mudah untuk kita elakkan. Jadi bahayanya syaitan ni, satu, dia membisikkan dalam hati. Yang kedua, dia tak nampak. Kita tak nampak dia. Jadi Allah sengaja sebut supaya kita, perhatian kita, pengawasan kita daripada tipu daya syaitan lebih daripada biasa. Kemudian Allah kata, inna ja'alna syayatin. Allah kata akhir ayat 27, kemudian sesungguhnya kami jadikan syaitan itu adalah awliya, wali, penolong kepada orang yang tak beriman. Pengajaran di hujung ayat ni apa dia? Allah kata kami jadikan syaitan sebagai penolong kepada orang tak beriman. Apa pengajaran? Itu penting itu. Allah tak kata kami jadikan syaitan penolong pada manusia. Tak. Syaitan kami jadikan penolong kepada orang tak beriman. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan ni jenis makhluk yang jahat, dan untuk makhluk yang jahat. Syaitan makhluk yang jahat, maka dia akan menjadi penolong kepada siapa? Kepada makhluk yang jahat juga. Siapa? Yang la yu'minun, yang tak beriman. Jadi orang jahat untuk orang jahat, orang baik untuk orang baik. Orang beriman penolongnya Allah. Allah tu baik, Allah tu mulia, Allah tu penyayang. Maka Allah layak menjadi pelindung kepada orang yang baik sahaja. Manakala syaitan pula adalah jahat. Syaitan sentiasa menyuruh perbuatan yang jahat. Maka dia layak menjadi penolong kepada orang yang tak beriman, orang yang jahat. Jadi siapa yang tergoda dengan tipu daya syaitan, sebenarnya dia termasuk dalam golongan orang yang la yu'minun, tidak beriman kepada Allah. Okey. Ayat 28 pula. Saya rasa semua pelajar yang ikut online ni rasa tak pernah ikut kelas surah Al-A'raf, tadabbur surah Al-A'raf. Jadi dia tak tahu apa yang latar belakang surah ni ataupun ayat sebelum ayat 29 ni. Jadi saya cerita sikit. Ayat 28 Allah mengatakan,
Wa iza fa'alu fahisyah. Bila manusia yang tak beriman melakukan fahisyah, perbuatan keji. Tengok Allah nak bongkarkan perangai manusia, perangai orang yang tak beriman. Bila mereka melakukan perbuatan keji, dosa, maksiat, apa sikap mereka? Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan, bila dia buat perbuatan keji, dalam tafsir mengatakan perbuatan keji secara khusus ketika turun ayat ni ialah orang musyrikin Mekah tawaf Kaabah dalam keadaan berbogel. Itu perbuatan keji. Orang Mekah, orang Arab Mekah ataupun orang Arab datang daripada luar Mekah, bila datang musim haji, mereka melakukan haji mengikut cara mereka lah. Salah satu cara mereka ialah mereka tawaf dalam keadaan berbogel. Apa alasannya? Alasannya apa? Sebab mereka tahu pakaian yang mereka pakai itu adalah hasil daripada yang haram. Jadi kalau hasil daripada yang haram, tak sesuai untuk melakukan ibadat yang baik. Dia tak masuk. Maka dia pun bila start je nak tawaf, lelaki ke perempuan, dia tanggalkan pakaian. Supaya apa? Kononnya supaya amalan tawaf mereka diterima. Tak ada kaitan dengan perkara maksiat. Maka bila dia tawaf, mereka tawaf lelaki perempuan dalam keadaan bogel, orang peliklah, orang persoalkan. Kenapa kamu tawaf beribadat? Kononnya beribadat tapi dalam keadaan mendedahkan aurat. Maka jawapan mereka apa dia? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati amalan ni, amalan tawaf sambil bertelanjang adalah amalan aba'ana, nenek moyang kami. Tengok Allah nak beritahu perangai manusia, penyakit manusia, antara penyakit yang paling bahaya apa dia? Suka melakukan amalan secara membuta tuli. Ataupun dipanggil dalam bahasa Arab at-taqlidul a'ma, mengikut secara membuta tuli. Dan yang paling mereka ikut siapa? Yang paling mereka ikut ialah pastilah orang yang paling mereka sayang, orang yang paling dekat dengan mereka dan orang yang paling mereka percayai, iaitu mak bapak mereka. Ini bahaya ni, bahaya. Jadi Allah nak tegur, Allah nak bongkarkan penyakit orang-orang musyrikin, termasuklah penyakit manusia yang tak beriman semua sekali. Apa penyakit ni? Iaitu mereka menganggap agama tu adalah diambil daripada nenek moyang mereka. Jadi Allah nak beritahu, agama bukan ikut mak bapak. Agama bukan ikut adat keturunan. Tak, itu bukan agama. Itu jahiliah. Agama ialah ikut wahyu. Sebagaimana Allah turunkan Al-Quran, dan Quran itulah yang sepatutnya diikuti. Sebab dia wahyu daripada Allah. Jadi kalau peraturan hidup yang paling sesuai, peraturan yang paling baik, ialah peraturan yang daripada pencipta. Allah saja lebih tahu apa peraturan yang paling baik untuk manusia, yang paling selamat untuk manusia. Sebab Allah mencipta manusia. Mak bapak tak tahu. Mak bapak manusia, mak bapak makhluk, nenek moyang makhluk. Mereka tak tahu apa yang terbaik untuk mereka sebab mereka lemah, mereka makhluk. Jadi Allah nak betulkan fahaman orang-orang musyrikin dan orang yang tak beriman sampai ke hari ini dan sampai kiamat. Fahaman yang salah yang menjahanamkan hidup mereka, iaitu menganggap apa yang diamalkan oleh mak bapak mesti betul dan mesti baik. Itu salah. Tanggapan itu sangat-sangat salah dan terkeluar daripada prinsip dalam Islam. Prinsip dalam Islam ialah yang betul bukan yang orang ramai buat. Yang baik bukan mak bapak yang buat. Tapi dalam Islam yang betul ialah yang Allah dan Rasul cakap. Walaupun semua orang kata salah. Walaupun yang kita buat yang daripada Allah dan Rasul semua berlawanan dengan apa yang diamalkan oleh mak bapak kita. Itu kaedah, kaedah yang akan menentukan kita berada di atas jalan yang betul ataupun jalan yang salah. Sebab tu Nabi sebutkan dalam satu hadis yang masyhur, kita pun selalu dengar, aku meninggal pada kamu dua perkara aja. Kalau kamu berpegang betul-betul dengan dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Ikut nenek, ikut mak bapak? Bukan. Ikut orang ramai? Bukan. Ikut ustaz? Bukan. Ikut tok guru? Bukan. Aku tinggal dua je, dua benda je. Pertama, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua, sunnatu Rasulillah. Kalau kamu pegang dua-dua, kamu tak akan sesat. Maknanya, kalau pegang pendapat mak bapak,
akan sesat. Pegang pendapat tok guru yang bercanggah dengan Quran akan sesat. Pegang pendapat ulama yang hebat yang bercanggah dengan Quran akan sesat. Okey? Kemudian Allah kata apa lagi? Bila orang musyrikin buat perbuatan keji, buat perbuatan maksiat, antaranya mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Dan mereka ditegur, apa alasan mereka? Kami buat ni tak salah. Sebab apa? Sebab ini adalah amalan mak bapak kami, nenek moyang kami. Jadi kalau mak bapak kami buat, takkanlah salah. Dan bukan baru mereka buat ni, dah 7 keturunan. Dan tak ada siapa tegur pun, mesti betul. Itu faham yang sangat-sangat bahaya. Yang kedua, alasan mereka ialah Wallahu amarana, Wallahu amarana, dan Allah yang memerintah kami. Tengok jahat. Jahat orang yang tak beriman. Dia tuduh pula, dia kata kami bertawaf secara telanjang ni dengan membuka pakaian. Satu, ikut nenek moyang. Yang kedua, sebab Allah yang suruh. Allah yang suruh. Maka Allah suruh Nabi jawab. Qul. Ayat 28. Qul. Katalah wahai Muhammad. Jawab pada mereka. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh perbuatan keji. Mana mungkin Allah yang maha penyayang, Allah yang mencipta manusia, Allah tu banyak sifat-sifat yang baik, pengampun, penerima taubat. Maka mana mungkin Allah suruh perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji, perbuatan yang mengaibkan. Kemudian Allah suruh Nabi cakap pada mereka, atakuluna, adakah patut kamu berkata kepada Allah ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ada ilmu. Jadi antara jenayah besar yang dilakukan oleh manusia ialah bila dia buat salah, dia mengatakan ini Allah yang suruh. Jadi Allah tegur, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak tahu yang sebenarnya. Dan sebenarnya benda ni bukan berlaku pada orang musyrikin Mekah sahaja, tapi berlaku pada semua manusia, semua generasi. Termasuklah generasi kita. Berapa banyak amalan masyarakat kita yang dilakukan bukan daripada Allah, bukan daripada Rasul. Tapi akhirnya dia kata apa? Ini daripada Islam. Itu antara jenayah yang terbesar, iaitu menuduh Allah mengatakan ataupun Allah menyuruh apa yang Allah tak pernah kata dan apa yang Allah tidak pernah suruh. Dan sebenarnya itulah perangkat syaitan. Salah satu syaitan yang nak sangat kita buat ialah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Okey. Kita sampai ayat 28 kan? Jadi jelas ayat 27 dan 28 sebenarnya Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu orang-orang musyrikin ni syaitan akan menjadi penolong mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak beriman. Jadi syaitan jahat sesuai untuk orang yang jahat sahaja. Jadi kalau kita nak elak daripada ditipu, digoda oleh syaitan, jadilah orang beriman. Jadilah orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Kemudian Allah juga bagi tahu tabiat ataupun perangai orang-orang yang tak beriman. Bila mereka buat maksiat, bila mereka buat kejahatan, mereka tak mengaku itu adalah kejahatan. Bahkan mereka sandarkan kejahatan itu pertama kepada nenek moyang mereka. Yang kedua, mereka sandarkan ini adalah yang diperintah oleh Allah. Jadi Allah menafikan, Allah tak mungkin sama sekali suruh benda yang maksiat. Okey. Jadi kita masuk ayat 29. Ayat 29 ni kaitan dengan ayat yang 28 ialah kalau orang musyrikin mendakwa Allah suruh melakukan fahsya, perbuatan keji, maka ayat 29 Allah bagi tahu sebenarnya yang sentiasa suruh manusia buat perbuatan jahat ialah syaitan, bukan Allah. Kita boleh buka surah Al-Baqarah ayat 169. Okey. Ayat 169 surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Sebelum ayat ni 169 Allah kata ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah.
wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa di atas muka bumi, halal dan tayyib. Kemudian, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut sama sekali langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin, syaitan tu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kemudian Allah beritahu apa yang syaitan buat pada kita. Yang syaitan buat pada kita, ayat 169. Innama, sesungguhnya, hanyalah. Ini kerja utama syaitan dulu, kini dan selama-lama. Kerja syaitan satu je. Tak ada yang syaitan kerja doktor ke, engineer ke, pilot ke, tak ada. Kerja syaitan satu ni je. Apa dia? Innama, sesungguhnya, hanyalah ya'murukum, syaitan sentiasa menyuruh kamu bisu, untuk melakukan su, perbuatan jahat. Yang kedua, wal fahsya, perbuatan keji. Apa beza su dengan fahsya? Su ni ada pendapat mengatakan su ialah dosa-dosa kecil, wal fahsya dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, wa an taqulu, syaitan sentiasa menyuruh kamu berkata kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui. Sebagaimana orang musyrikin bila dia tawaf keliling Kaabah dalam keadaan bogel, dia cakap apa? Allah yang suruh. Itu mana? Itu adalah daripada hasutan syaitan supaya mereka berkata tentang Allah apa yang sebenarnya bukan daripada Allah. Okey? Jadi ayat 29 Allah nak bagi tahu, kalau yang suruh kejahatan syaitan, jadi Allah suruh apa? Jawapannya, auzubillahi minasyaitanirrajim, qul, katakanlah wahai Muhammad. Bila sebut qul makna perintah pada Nabi. Amara Rabbi, Tuhanku, amara, telah memerintah. Amara Rabbi, Tuhanku telah memerintahkan bil qisti. Apa makna qisti? Al-qisti makna dia al-adlu, suruh berlaku adil. Ataupun bainal ifrat wa tafrit. Al-qistu ialah keadilan. Apa keadilan? Iaitu antara ifrat, apa dia? Melampau. Tafrit, cuai. Jadi adil ni sederhana, tidak melampau dan tidak longgar. Jadi Tuhan aku mustahil surah Al-Fahsya, mustahil. Sebab apa? Tuhan tu adalah pencipta yang maha penyayang. Maka Tuhan aku sebenarnya dia suruh apa? Suruh benda yang berlawanan dengan fahsya, berlawanan dengan su. Apa dia? Al-adlu. Jadi bila sebut al-adlu ni, jangan kita faham berlaku adil sahaja, tak. Al-adlu juga ialah dan apa saja kita beramal dengan amalan agama, jangan ekstrim, jangan melampau dan jangan terlalu longgar. Dan kita boleh praktiskan dalam semua aspek kehidupan kita. Contohlah akidah kita. Kalau kita cinta Nabi, jangan melampau cinta pada Nabi. Sampai puja pakaian Nabi, puja apa lagi? Rambut Nabi. Tapi sunnah-sunnah Nabi yang setiap hari dilakukan, dia tak amal, dia tak hafal pun. Itu dah melampau, bukan adil. Yang Nabi suruh ialah ikut Nabi, bukan puja, bukan ambil keberkatan. Dalam bahagian ibadat kan, dalam bahagian ibadat Allah suruh aku sederhana. Contoh dalam hadis yang masyhur yang kita biasa dengar, bila 3 orang sahabat tanya pada Aisyah tentang ibadat Nabi kan, Nabi solat malamnya, puasanya, nikah kahwinnya, maka Nabi 3 orang sahabat ni buat kesimpulan. Ada seorang dia kata, aku
nak puasa dan tak nak berbuka. Sebab apa? Sebab kalau Nabi berpuasa dan berbuka, sebab dia Nabi, dia tak ada dosa. Aku ni orang yang lemah, orang biasa, banyak dosa, aku puasa mesti lebih pada Nabi. Aku puasa tapi tak nak berbuka. Seorang lagi mengatakan, aku kalau Nabi bangun malam tapi Nabi tidur. Nabi tak ada dosa, aku ada dosa. Aku makhluk yang lemah, maka aku mesti solat malam lebih pada Nabi. Apa dia? Aku nak solat malam dan tak nak tidur. Itu dia panggil apa? Ifrat, melampau. Tidak adil. Dan juga seorang lagi mengatakan, kalau Nabi kahwin, tak apalah. Sebab Nabi adalah Nabi. Nabi adalah Rasulullah. Tapi aku tak nak kahwin. Aku nak beribadat sahaja. Maka bila Nabi dengar, Nabi tegur. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau kamu nak jadi orang bertakwa, kamu kena follow orang yang paling bertakwa. Sebab aku adalah kemuncak kepada takwa. Kalau kamu buat lebih pada aku, tak mungkin kamu akan jadi orang bertakwa. Itu juga maksud adil. Itu juga maksud adil. Dan adil juga termasuklah dari segi perbelanjaan. Yang Allah sebut sifat ibadur rahman. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalik. Allah puji orang beriman dari segi perbelanjaan, dari segi makan minum, mereka adalah melakukan dengan qisti, dengan keadilan. Iaitu mereka tidak boros dan mereka tidak kedekut. Wa kana baina zalik. Sebaliknya orang beriman antara kedekut dengan antara boros. Kalau beli kereta sampai 2-3 buah, pakai satu je, itu bukan sifat orang beriman. Dia tidak ada al-qistu. Dia boros. Ataupun dia kedekut sangat, sampai tak beli langsung kereta, setiap hari naik bas, sampai menyusahkan keluarganya. Itu pun bukan al-qistu. Okey? Jadi yang Tuhan aku suruh bukan fasyak, bukan su', tapi al-qistu. Berlaku adil. Okey, kemudian wa aqimu, dan Tuhan juga suruh wa aqimu, kata Nabi, dirikan, dan dirikanlah oleh kamu wujuhakum, wajah-wajah kamu. Jadi aqimu ni mana dirikan, tapi bila sebut wajah, kalau terjemah dirikan tak berapa tepatlah. Mana boleh wajah didirikan. Nak terjemah apa ni? Apa yang sesuai dengan wajah? Apa yang sesuai? Kalau salat dirikan, kalau rumah dirikan, kalau wajah halakan. Dan halakan. Halakan ataupun tujukan. Halakan wajah-wajah kamu. Ini dakwah Nabi kepada orang musyrikin. Halakan wajah-wajah kamu indah ke arah indah di ketika kulli masjid, setiap kali berada di masjid. Masjid di sini maksud apa ni? Masjid di sini ialah maksudnya tempat ibadat. Bukan mana masjid sebagaimana hari ini ya. Masjid ialah tempat ibadat. Kenapa dia namakan masjid? Sebab antara ibadat yang paling utama ialah solat. Dan dalam solat pula perbuatan yang paling utama, rukun yang paling utama ialah sujud. Maka sebab itu dipanggil masjid, tempat sujud. Jadi Allah perintah pada Nabi bagi kepada orang musyrikin yang bila mereka tawaf, mereka menuduh Allah yang suruh. Mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Bahkan mereka, maka bagi kepada mereka, Allah tak pernah suruh pun perbuatan keji. Tapi Allah sentiasa menyuruh benda yang baik, benda yang adil. Yang kedua,
Bagi tahu juga pada mereka, halalkan wajah-wajah mereka ketika setiap kali beribadat kepada Allah. Sama ada solat, haji, zikir dan sebagainya. Halal kepada siapa ni? Halal kepada Allah saja. Jangan halal kepada berhala. Sebab orang musyrikin ni bila dia tawaf, dia letak berhala Hubal atas Kaabah. Dan bila dia sa'i pula, dia letak pula berhala lain di atas bukit Safa dan atas bukit Marwah. Maka Allah berperintah pada Nabi, betulkan amalan mereka, iaitu halalkan wajah-wajah mereka hanya kepada Allah setiap kali beribadat. Jangan halal kepada berhala ataupun selain daripada Allah. Okey, kenapa Allah sebut wujuh? Kenapa Allah sebut wujuh ataupun wujuh tu mufrad, jamak. Kalau mufrad dia wajhun. Biasanya kita bila beribadat, kita halalkan wajah kita ke arah kiblat ataupun halalkan dada kita ke arah kiblat. Dada. Dada? Tapi kenapa Allah tak kata wa aqimu sudurakum? Ataupun wa aqimu ajsadakum. Halalkan badan kamu ke arah Allah. Kenapa wajah? Halalkan ataupun ada yang pelajar tulis tadi, hadapkan. Betul? Hadapkan. Jadi kenapa wajah? Itu tadabbur. Tapi Allah boleh cakap je, halalkan, hadapkan badan kamu. Halalkan hati kamu. Wajah dengan hati mana lebih penting? Hati. Kenapa Allah tak kata wa aqimu qulubakum? Sebab memberi isyarat kepada kebesaran Allah supaya manusia berfikir. Sama juga Allah bila kita baca doa iftitah kan, inni wajjahtu wajhi, aku hadapkan muka, wajhi wajahku. Kita tak kata inni wajjahtu qalbi ataupun sadri, kan? Berfikir kebesaran Allah SWT. Kenapa muka? Sebutlah. Kalau berfikir sebutlah qalbun. Qalbun akal. Qalbun adalah akal. Dan ada satu ayat Allah perintah pada Nabi, fawalli, surah Al-Baqarah kan, fawalli fawalli wujuhakum syatra Masjidil Haram. Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah sebut juga wajah. Hadapkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Sebab tu kalau kita belajar solat kan, rukun solat mesti menghadap kiblat kan. Apa yang wajib kita hadap kiblat? Muka ke, perut ke, dada? Dada. Tapi kenapa Allah kata halalkan, hadapkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram? Wajah simbolik kepada keutamaan kemuliaan. Kenapa muka? Kalau contohlah, kalau kita solat kan, muka kita menghadap Kaabah tapi dada menghadap ke lain. Sah ke tak? Macam ni. Sah ke tak? Tak, dada menghadap bukan kiblat. Sini kiblat kan? Allah kata hadapkan wajah engkau. Kita pun ikut ayat ni secara umum lah. Hadapkan muka. Kita pun muka hadap tapi dada ke sini. Allahu Akbar. Tak sah. Tapi ikut perintah Allah tak? Ikut. Nak jawab apa? Allah kata hadap muka bukan dada.
Ha? Mana ada orang jalan sengit? Pandai bicara. Yalah, itu soal lain. Mana orang jalan sengit kan. Tapi persoalan dia ialah kenapa Allah sebut wajah, sedangkan yang wajib ada ialah dada ataupun hati. Ini tak ada dalam silibus SPM. Kan, patutlah tak boleh jawab. Subhanallah. Sebenarnya itulah tadabbur. Allah nak beritahu wajah tu menggambarkan hati kita. Bila kita tengok pada seseorang, sebenarnya kita tengok muka saja ataupun hati kita melayang. Bila muka tengok pada orang tu bermakna apa? Satu badan kita suka pada dia. Dan bila muka kita berpaling daripada arah dia, sebenarnya satu badan kita tak suka pada dia. Betul kan? Betul. Kita kalau suka pada isteri, kita bercakap pada dia, kita tengok tak muka dia? Bila kita tak suka, kita paling dada ke paling muka? Jadi muka ni adalah gambaran hati kita. Kalau kita tengok ke arah Allah, tengok ke arah kiblat, itulah sebenar gambaran hati kita. Okey? Kemudian wad'uhu. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya iaitu kepada Allah sahaja. Berdoa di sini ialah sama dengan makna wa'buduhu. Wa'buduhu. Wad'u sama dengan wa'budu. Kalau wad'u daripada perkataan doa, kalau wa'budu daripada ibadat. Jadi ad-doa, Nabi kata apa? Huwal ibadah. Kenapa Allah nak begitu beribadatlah, tapi Allah guna perkataan doalah? Sebab doa itu adalah ibadat. Berapa ramai yang solat, pergi haji, pergi umrah, tapi dia minta pada orang mati. Semua batal ibadat dia. Sebab apa? Doa dia tu adalah ibadat, membatalkan semua yang lain. Kan? Haram kita minta kepada orang lain, kan? Solat dah menghadap Allah, haji umrah dah serah kepada Allah, tapi bila berdoa minta pada orang mati, maka ibadat kita terbatal, ada unsur-unsur syirik. Maka Allah sebut perkataan apa? Yang merangkumi semua sekali. Bila sebut doa, merangkumi ibadat. Tapi bila sebut ibadat, mungkin tak termasuk doa. Okey. Berdoalah hanya kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas ialah, siapa boleh bagi definisi ikhlas? Buat kerana Allah dan benda seperti petunjuk Rasulullah. Buat kerana Allah. Tapi semua orang mendakwa dia buat kerana Allah, tapi sebenarnya tak ikhlas pun. Buat kerana Allah dan petunjuk di atas Rasulullah. Seperti petunjuk. Okeylah. Tak salah. Definisi itu tak salah. Tapi apa tanda-tanda orang tu ikhlas? Ramai mendakwa dia ikhlas, kan? Dan kalau suruh bagi pengertian ikhlas, berterabur dia boleh jawab. Tapi ciri-ciri ikhlas apa dia? Dia mengharapkan keredaan Allah SWT. Apa tanda dia mengharapkan redha Allah? Apa tanda dia tak mengharapkan balasan? Apabila dia dicerca, dikeji, dia tak kisah, dia tak. Satu. Itu tanda ikhlas. Ramai orang mendakwa ikhlas. Bila orang marah je, dia merajuk. Sebenarnya tak ikhlas. Bila orang tak bagi duit je, dia tak datang. Tak ikhlas. Sensitif, jiwa sensitif. Satu. Tanda yang kedua ikhlas. Dia tak petunjuk. Depan orang dengan belakang orang sama. Kalau depan orang lebih baik, belakang dah kurang, dia bukan buat kerana Allah, tak ikhlas. Kan? Bila pergi masjid, rajin je solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Bila balik rumah, satu Quran pun tak lepas. Mana tak ikhlas. Okey.
Jadi Allah kata, suruh Nabi bagi kepada orang musyrikin Mekah, jangan sembah berhala, dan bila tawaf, jangan lagi mensyirikkan Allah. Hanya sembah wada'u kepadanya dan ikhlas. Jangan ada unsur-unsur riak. Dan lahu ad-din. Baginya ad-din, agama. Okey, ad-din ni sebenar apa dia? Ad-din asalnya ialah al-amal ataupun at-ta'ah. At-ta'ah. Ada satu hadis, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Apa makna? Kalau din makna beramal, jadi dana beramal, tadinu engkau beramal. Sebagaimana engkau beramal, maka begitu juga engkau akan dibalas berdasarkan amalan engkau. Kalau engkau beramal yang soleh, kamu akan dibalas yang soleh. Boleh faham? Sebab tu din dalam Al-Quran kadang-kadang diterjemah apa? Agama sebenarnya amalan itu. Agama mesti ada amalan. Kalau teori je bukan agama. Yang kedua, din dalam Al-Quran diterjemah sebagai dua je, bukan 12. Satu lagi, din dalam agama, dalam Al-Quran. Tak, itu hidayah. Nampak sangat baca tapi tak faham. Cuba baca Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Pembalasan. Baca tak Fatihah dalam solat? Telah dilupakan oleh syaitan, Ustaz. Itulah duk sibuk sangat konspirasi tanpa ayat Fatihah pun. Jadi ad-din ada makna agama, balasan. Boleh? Jadi Allah kata, sembahlah. Allah perintah Nabi bagi kepada orang musyrikin. Ini dakwah. Sembahlah hanya kepada Allah, beribadat hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya. Tak cukup beribadat sahaja, tapi mesti ikhlas. Berapa ramai yang amalannya baik pada zahir, tapi semuanya sia-sia sebab tidak ada ikhlas. Kan? Dan hanya bagi Allah segala amalan. Apa saja kamu beramal, bukan solat je, bukan puasa je. Kamu tawaf, kamu sembelih, kamu buat kerjaya kamu, semuanya mesti lahu, hanya untuk Allah. Kalau salat untuk Allah, kerja untuk dunia, habis. Tak boleh, itu ada unsur syirik, tidak ikhlas. Beli kopiah untuk solatkan kerana Allah, tapi beli baju, beli rumah untuk menunjuk, maka bukan. Hanya untuk Allah apa dia? Semua amalan, bukan ibadat saja. Kemudian Allah bagi amaran, kama, sebagaimana bada'akum, dia mulakan kamu, ta'udun, kamu akan kembali. Okey, apa maksud ayat ni? Sebagaimana dia mulakan kamu, iaitu Allah mulakan kamu, maka begitu juga kamu akan kembali, iaitu sama. Apa yang sama ni? Apa yang sama? Boleh jawab ke? Apa yang sama? Sebagaimana Allah mulakan kamu. Mulakan kamu, apa maksud mula? Cipta kita. Lepas tu, kamu kembali. Apa maksud kembali? Bagaimana kamu dikembalikan ke seorang-seorang, dan kamu akan dibalikan ke seorang-seorang. Kembali seorang-seorang, apa maksud? Ni mula kamu ni maksud apa? Kamu hidup. Lepas tu, kalau kembali, mana? Mati. Kau akan hidup balik. Jadi apa yang sama? Sebab kaf ni makna sama, seperti.
Sebagaimana kamu mula, begitu juga kamu kembali. Mana Allah nak begitu sama. Apa yang sama? Tempat kembali. Tempat Ialah apa yang sama? kembali kepada Allah. Ialah apa yang sama? Kampung kita sama. Itu tadabbur kan. Kalau terjemah tu mungkin lebih kepada tafsir. Walaupun ayat ini pendek je, kama bada'akum ta'udun, tapi maksud dia sebenarnya ini akidah ni. Dan ini juga adalah amaran Allah kepada kita. Maksudnya yang pertama kata ulama, sebagaimana Allah mulakan ciptaan kamu dalam keadaan apa? Kita mula-mula lahir tu. Bogel tak? Maka begitu juga di akhirat besok kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan bogel. Masa mula kamu lahir daripada perut ibu kan, kamu ada apa-apa tak di badan kamu? Ada baju, ada handphone, ada kad kredit? Tak ada. Maka bila kamu dibangkitkan semula daripada kubur, ada apa kat badan kamu? Kosong, tak ada apa-apa. Itu satu tafsiran. Jadi Allah nak bagi tahu apa ni? Bersedialah untuk waktu kamu kembali. Masa tu tak ada apa yang boleh bantu kamu. Sebab kamu dibangkitkan sebagaimana kamu dilahirkan. Kan baby bila mula lahir, dia bergantung 100% pada mak Allah, mak bapak dia dengan izin Allah. Satu. Yang kedua, pendapat kedua. Pendapat kedua, sebagaimana Allah mulakan kamu, maka begitu juga kamu akan kembali kepadanya, iaitu disebut dalam satu hadis, manusia akan dibangkitkan mengikut apa yang dia mati. Manusia akan dibangkitkan mengikut keadaan dia mati. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan tak beriman, dia dibangkit pun dalam keadaan tak beriman. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka dia kembali kepada Allah pun dalam keadaan beriman. Bagaimana ada satu kisah kan, ada seorang sahabat dia mati masa pakai ihram. Nabi kata jangan bukakan ihramnya. Sebab apa? Sebab dia akan dibangkitkan dengan sebagaimana keadaan dia mati. Ini juga maksud ayat ni. Okey, maksud yang ketiga, sebagaimana Allah mulakan kamu, begitulah kamu akan kembali. Apa dia? Allah mulakan iaitu apa yang kamu pilih, sama ada hidayah ataupun kebatilan, dan Allah pun catat. Maka kamu akan kembali kepada Allah mengikut apa yang Allah catat dan setelah kamu pilih. Walaupun pada zahirnya tak sama, saya bagi contoh. Syaitan, iblis, Allah catat dia sebagai ahli syurga ke ahli neraka? Ahli syurga. Syaitan ni, syaitan. Mana ada syaitan masuk syurga? Ataupun iblis kan? Iblis Allah catat dia sebagai ahli neraka. Itu bada'a, Allah mulakan berdasarkan pilihan dia. Tapi iblis ni pernah tak melakukan amal soleh bersekian lama? Pernah kan? Tapi dia akan kembali kepada Allah sebagaimana dia telah dimulakan. Walaupun dia beramal soleh. Boleh faham? Dan sebaliknya, ada yang Allah mulakan dia memang baik, tapi dia buat benda yang jahat. Allah dah catat dia adalah ahli syurga, ahli as-sa'adah. Tapi banyak kehidupan dia, sepanjang kehidupan dia buat benda yang jahat, syirik pada Allah. Maka dia akan kembali sebagaimana Allah mulakan. Contoh macam tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun buat jahat ke buat baik? Buat jahat. Tapi Allah dah catat dalam Lauh Mahfuz dia adalah ahli syurga. Maka dia akan kembali juga beriman kepada Allah. Bukan makna kita tak ada pilihan, sebab Allah akan bagi tahu selepas ni. Kenapa kita ditakdirkan ataupun dicatat sebagai ahli syurga? Sebab kita yang memilih setelah Allah bagi peluang. Kenapa orang tu dicatat sebagai ahli neraka? Sebab orang tu yang memilih setelah diberi peluang. Okey? Boleh ke? Soalan tadi dia. Ahli sihir Fir'aun kan? Dia dicatat ahli syurga. Ya. Di
masa dia katakan dia mahfuz kan. Ya. Lepas tu dia yang masa kat dunia tu dia buat syirik kan. Maknanya dia jadi baik tu pilihan dia ke ataupun kehendak? Pilihan dia. Pilihan dia. Kalau manusia tak ada pilihan, apa faedah kita belajar? Kan? Kamu belajar tak ada buat apa? Allah dah takdirkan kamu ahli neraka, kamu tak ada pilihan. Dan Allah tak perlu hantar rasul. Sebab apa? Allah dah tetapkan. Dan Allah tak perlu turunkan Al-Quran. Sebab Allah dah tetapkan. Kita tak ada pilihan. Belajar Quran macam mana pun, kita tak ada pilihan. Jadi salah. Kita ada pilihan. Lepas kuliah ni kita tanya pula. Ustaz Habib kata. Okey. Boleh tengok ni. Sebagaimana kamu, Allah mulakan kamu, berdasarkan pilihan kamu, begitulah kamu akan kembali kepada Allah. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita nak kembali dalam keadaan beriman, apa patut kita buat? Kalau kita nak kembali dalam keadaan beriman, maka pastikan kita berubah sekarang. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Kita nak berubah pada ada pun orang yang suka memberi, bagi ilmu, bagi sedekah, bagi masa untuk kebaikan orang, dan wattaqa, dia bertakwa, kemudian dia wasaddaqa bil husna. Semua tu yang mendorongnya ialah dia membenarkan semua janji Allah. Maka Allah janji apa? Fasanuyassiruhu, kami akan permudahkan jalannya untuk menjadi ahli syurga. Prosesnya apa? A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Okey. Kemudian setelah Allah bagi pilihan, maka lahirlah dua kumpulan, dua golongan. Fariq, apa makna fariq? Fariq, kumpulan. Satu kumpulan hada, dia telah beri petunjuk. Siapa yang bagi ni? Siapa yang bagi petunjuk? Allah. Jadi kalau kita baca ayat ni, kita boleh salah faham. Allah yang bagi petunjuk kumpulan ni. Jadi kita tak boleh buat apalah sebab kita tak diberi petunjuk. Tak. Kita kena baca semua ayat Quran. 30 juzuk, 6,000 ayat baru kita faham. Allah bagi petunjuk kepada siapa? Orang yang berkehendak, orang yang berusaha, orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian satu kumpulan lagi, wa fariqan, dan satu kumpulan lagi, apa dia? Haqqa. Apa makna haqqa? Haqqa. Apa makna haqqa? Pasti. Ada ayat ni, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Yasin, surah Yasin. Surah apa ni? Yasin. Al-Mulk ke Yasin ke Al-Kahfi? Yasin. Ketiga kul Yasin, betul. Awal ke tengah ke akhir? Tak ingatlah sebab dah tinggal lama kan. Sekarang dah tukar surah Kahfi. Tinggal pula Yasin. Awal. Page pertama lagi. Okey. Cuba terjemah sikit. Ashabu Yasin. Laqad. Pasti sesungguhnya. Haqqa. Haqqa sama ni. Ni. Mana tadi haqqa? Apa makna haqqa? Pasti ataupun wajaba. Apa makna wajaba? Telah wajib. Telah pasti. Al-qawlu, apa maksud perkataan? Ketetapan Allah. Telah pastilah, telah wajiblah ketetapan Allah ala aksarihim, ke atas kebanyakan manusia. Apa dia? Yang Allah tetapkan, fahum la yu'minun, iaitu kebanyakan orang tak beriman. Ini adalah apa yang Allah dah pastikan, tetapi ingat, setelah manusia membuat pilihannya. Okey? Jadi di sini Allah kata satu kumpulan Allah bagi hidayat berdasarkan kelayakannya untuk dapat hidayat. Yang kedua, satu lagi kumpulan telah wajib ke atas mereka
ad-dalalah, Kesesatan. 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 Kemudian Allah beritahu. Kenapa pula ia ni telah pasti kesesatan pada mereka? Allah begitu sebab supaya kita tak menganggap ini adalah hukum yang zalim. Dan Allah tu tidak adil, Maha Suci Allah. Sebabnya apa? Innahum, sesungguhnya mereka ittakhazu, telah Memilih. telah menjadikan syayatin, syaitan. Jamak. Syaitan sebagai apa? Wali mereka. Aulia, Menyembah. pelindung, penolong. Penolong. Min dunillah, dari selain Allah. Nampak? Jadi kenapa satu kumpulan Allah sesatkan mereka? Sebab apa? Sebab mereka sendiri menjadikan syaitan sebagai. Jadi salah siapa? Salah diri. Salah mereka. Okey. Betul tak kita ada pilihan nak ikut syaitan ke nak ikut hidayat? Betul. Betul. Bila dengar azan, kita ada pilihan nak terus bangun, ambil wuduk, solat ataupun nak tunggu dulu kan. Kita ada pilihan. Ada tak orang bila azan tu kita tak ada pilihan? Ada tak? Ada. Tak ada, kecuali orang letak pistol kat sini. Bila dengar azan, dia kata jangan bangun, kalau tak aku tembak. Masa tu kita tak berdosa walaupun kita tak bangun. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan. Okey. Jadi ujian paling besar Ustaz, ujian memilih. Salah pilih. Ya. Itu besar. Sebab itulah pilihan raya tak penting. Sebab pilihan raya 5 tahun sekali. Yang penting apa dah? Pilihan raya setiap saat. Pilihan raya untuk memastikan kita pilih syaitan ataupun kita pilih hidayah. Jadi tak payah tunggu 5 tahun. Di situ Ustaz boleh buat soalan tu. Apa yang paling besar soalan dia dah? Ujian. Ujian memilih. Ayalah. Jadi kalau nak pilih pun syarat nak pilih apa dia? Kena ada ilmu. Dan ilmu yang paling penting ialah tak ada buat Al-Quran. Sebab itulah bila tak ada buat Al-Quran, dia buat pilihan. Pilihannya menyimpang. Baca hadis tapi bergaduh. Quran kata jangan bergaduh. Quran kata wa'tasimu. Wa'tasimu, bersatulah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Apa tali Allah? Quran. Dan wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Tapi atas nama Islam dia berpecah. Makna dia sebenarnya ikut siapa? Syaitan. Mantap Ustaz. Okey. Dan wayahsabuna, dan ni satu lagi penyakit. Mereka menyangka. Tadi dia ikut syaitan kan? Bisikan syaitan. Yang kedua lagi parah pada. Lagi parah. Dan mereka menyangka sesungguhnya mereka muhtadun. Apa makna muhtadun? Diberi petunjuk. Golongan yang dapat Diberi petunjuk. Lagi bahaya ni. Ikut syaitan, kemudian mengaku pula dia betul. Ramai tak macam tu? Maki-maki orang dan mendakwa orang yang dia maki tak betul. Sebenarnya dia telah dia mendakwa dia adalah betul. Sebenarnya itulah orang yang menjadikan syaitan sebagai penolong, penasihatnya. Alangkah ramainya orang yang ada sifat ni. Buat kerja ikut syaitan, lepas tu yang kedua menganggap yang dia buat tu betul. Ada dalil tak salah? Ada tak dalil Nabi larang? Makna dia mendakwa yang dia buat tu betul, padahal tak sama dengan amalan Nabi. Boleh? Apa bahaya ni bila dia sangka yang dia buat tu betul? Apa bahaya dia? Allah sengaja sebut ni. Sebab apa? Allah nak bagi tahu kalau ambil syaitan sebagai penolong dah bahaya, tapi lagi-lagi bahaya apa dia? Apa bahayanya kalau dia rasa dia betul? dia tak taubat lah. Dia tak akan bertobat. Dia tak akan patah balik kepada Allah. Sebab dia rasa memang betul pun. Apa masalahnya? Boleh?
Dan Allah sebut di akhir surah Al-Kahfi kan. Allah kata apa? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala kan? Ingat tak ayat tu? Qul bahagian akhir. Qul unabbiukum bil akhsarina a'mala. Cuba tengok akhir surah Kahfi. Allazina dhalla sa'yuhum wa hum yuhsinuna sun'a. Ada Fatih? Jumpa. Fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dah kan? Siapa yang suka baca Kahfi pula? Kan? Dulu baca Yasin sampai tak faham. Kul hal nunabbi'ukum. Dah. Okey. Cuba terjemah. Qul. Katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, nak tak kami cerita pada kamu? Allah suruh Nabi cakap pada orang musyrikin, orang yang tak beriman. Nak tak kami nak cerita pada kamu satu cerita yang besar, yang berat. Cerita tentang apa ni? Bil akhsarina a'mala. Cerita orang yang kalau khusrin rugi, kalau akhsar Paling rugi orang yang paling rugi. di dunia. Dan rugi yang paling rugi apa dah? Rugi duit, rugi harta? Rugi sungguh. Tak. Rugi yang paling rugi apa dah? Amalan salih. Amalan. Kalau rugi duit, amalan diterima, okey, tak ada masalah. Tapi kalau duit banyak, amalan ditolak, habis. Jadi Allah begitu pada Nabi, begitu pada mereka. Nak tak aku cerita pada kamu orang yang paling rugi amalannya. Berpuluh tahun dia beramal, tapi akhirnya sia-sia. Siapa ni? Allazina dhalla sa'yuhum. Orang yang dhalla apa? Sia-sia amalan mereka fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Solatnya, puasanya, hajinya, melancongnya, anak-anak semua berjaya, semuanya sia-sia. Lagi parah apa dah? Wahum yahsabuna. Dan mereka yahsabuna sama dengan ayat ni. Mereka menyangka annahum, sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a, melakukan amalan yang baik. Yuhsinu daripada hasan. Kenapa ni? Allah kata orang yang paling rugi. Satu, amalan dia sia-sia. Yang kedua sebab apa? Dia paling rugi. Ni. Satu, dhalla. Amalan yang paling rugi menyebabkan puncanya dia amalan sia-sia. Dan lagi merugikannya ialah dia sangka amalannya baik. Kenapa menyangka amalan baik adalah paling rugi? Sebab dia tak akan baiki. Dan dia pergi akhirat dalam keadaan apa? Tak, dia pergi dalam akhirat dalam keadaan dia rasa mesti aku ahli syurga. Sebab dia memang sangka amalannya baik. Maka orang inilah orang yang paling kecewa di akhirat besok. Berbeza dengan orang yang betul-betul syirik, betul-betul kufur kepada Allah, dan dia tahu amalannya rosak. Dia akan pergi dalam keadaan bersedia. Mentalnya bersedia. Yang ni tak bersedia. Yalah. Tapi dia lawan kita lah masalah. Tak apa. Dia lawan kita tak apa, tapi kita jangan lawan Tuhan. Okey. Dah habis Kita berhenti setakat ayat 30. Ayat 31 kita sambung Okey. Contoh macam mana kita nak tahu kita ada penyakit SS?
Dengan ilmu. Soalan dia macam mana kita nak tahu kita ada penyakit SS, iaitu dengan ilmu. Sebab itulah Quran ni dia syifa, dia merawat semua penyakit, penyakit fizikal, dan lebih-lebih lagi ialah penyakit hati. Antara penyakit hati ialah perasan kita melakukan amalan yang baik ataupun terbaik. Jadi bila kita tadabbur Al-Quran ayat demi ayat, maka dengan ilmu yang kita tadabbur itu akan merawat penyakit itu dan kita akan tepiskan. Bila kita solat, kita rasa, tengok pula orang tak solat, kita rasa kita baik daripada dia. Kita pun ingat kepada ayat Al-Quran, ya Allah kata, "Fala tuzakku anfusakum", jangan kamu rasa diri kamu baik, sebab Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Kita pula belajar tadi, tengok syaitan mula-mula amalannya baik, tapi last sekali syirik kepada Allah. Kita tengok pula tukang sihir, amalannya penuh dengan kesyirikan kepada Allah, tapi penghujungnya beriman kepada Allah. Jadi bila tengok orang tak beriman, jangan cepat jas dia adalah syirik, ahli neraka. Dan jangan cepat menghukum diri kita adalah ahli syurga. Sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira bukan hari ini, tapi di hujung kehidupan kita. Berapa ramai yang amalan dia 10 tahun semuanya cantik. Pergi solat Jumaat, pergi haji, pergi umrah, sedekah. Tapi bila Allah uji dia masa tua, dia sakit, dia tinggal semua amalan tersebut. Jadi jangan perasan amalan kita telah baik, sebab yang akan dikira di hujung. Saya pernah pelajar saya beritahu, bapak dia nazir masjid. Masa dia jadi nazir selalu pergi masjid, pergi awal, lebih awal daripada Tok Siap. Pergi buka pintu, buka kipas kan. Masa jadi nazir. Lepas tu, bila habis jawatan tu, dia mula jarang pergi ke masjid. Lepas tu, Allah uji dia dengan sakit. Dia mula tinggal solat. Bila sakitnya semakin teruk, dia tinggal terus solat. Tengok. Jadi awal tu nampak cantik kan, nazir masjid selalu pergi awal kan. 5 waktu boleh jaga, tapi belum menentukan. Itulah amalannya masa akhir kehidupannya. Jadi jangan perasan amalan kita baik, sebab kita tak tahu penghujung kehidupan kita apa dia. Sentiasalah beristiqamah dan berdoa kepada Allah supaya matikan kita dalam keadaan kita beramal soleh dan kita beriman kepada Allah. Bagaimana ada dengan ucapan sebegini? Berhujah hanya dengan pandangan ulama, jadi belum dapat menzahirkan ilmu sendiri. Adakah ilmu kita sendiri untuk berhujah akan perihal? Tak, berhujah mestilah dengan dalil, bukan dengan pandangan kita. Sebab tu Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berdebatkan, memang tak akan selesai masalah. Sebab manusia ni lemah. Ilmu manusia terhad. Dan manusia banyak didokong oleh nafsu. Maka penyelesaiannya apa dia? Bila kamu berselisih, Allah kata, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sebab yang akan menentukan kamu betul ataupun tak bukan pendapat orang, bukan pendapat kamu, tapi hujah daripada Al-Quran dan hadis. Kalau hujah daripada Al-Quran, mesti betul. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan engkau, bukan daripada manusia. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan ragu pada kebenaran yang datang daripada Allah. Kamu nak ragu kebenaran datang daripada manusia, silakan, tak ada masalah. Sebab dia manusia. Tapi kalau dalil daripada Quran, daripada hadis, jangan kamu ragu, sebab dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berdebat dengan hujah kita, tapi berdebatlah dengan hujah daripada Al-Quran dan hadis. Okey, adakah mengikut kelas online seperti mengikut kelas tadabbur dikira sebagai kelas menuntut ilmu yang mendapat ganjaran daripada Allah? Semua dapat amalan, dapat pahala. Cuma berbezalah. Sebagaimana Nabi sebutkan, Nabi sebut orang yang Nabi sampaikan ilmu ni, sampai ke hidayat pada manusia, seumpama hujan yang turun di 3 jenis tempat. Saya pernah sebutkan. Tempat pertama, tanah yang subur. Bila hujan turun di tanah yang subur, hujan tu ibarat ilmu lah, ataupun hidayah Allah. Turun pula di tanah yang subur, maka dia akan menumbuhkan tumbuhan, dan tumbuhan itu akan dimanfaatkan oleh orang ramai. Maksudnya, kalau ilmu tu masuk dalam hati orang yang bersih, orang yang bersih hatinya,
maka ilmu tu akan difahami, akan diamalkan dan dia akan disampaikan. Dia akan merebak keluar. Yang kedua, Nabi kata, aku bagi ilmu seumpama hujan turun di tempat yang tanah yang boleh menakung air. Tapi tanah tu tak subur, tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Orang lain pula datang ke situ ambil air, orang lain datang ke situ ambil air dan memanfaatkan air itu. Tapi tanah tu sendiri tak menyuburkan, tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Maksudnya siapa ni? Ada orang yang datang kelas, tapi hati dia tak subur. Hati dia banyak masalah, cintakan dunia. Sambil datang kelas, tapi banyak fikir pasal dunia. Maka ilmu dia tak dapat manfaatkan. Dia pun tak beramal, jauh sekali nak disampaikan. Tapi bila dia cerita pada orang, orang yang tak datang kelas dapat manfaat. Dan orang tu pula dapat sebarkan ilmu. Sebagaimana Nabi kata, kadang-kadang orang yang disampaikan ilmu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Yang mendatang kelas ni, dia cerita pada orang. Orang yang dia cerita tak datang kelas. Tapi orang tu lebih faham daripada dia yang datang kelas. Dan jenis ketiga, Nabi kata ialah yang tanah tu kering kontang. Dia bukan setakat tak subur, tapi tak boleh menakung air. Makna orang yang langsung tidak ada iman, tidak ada hidayah. Hatinya memang keras. Kelas pun tak datang, online pun tak dengar. Jadi soalan dia sama tak ikut kelas online dengan datang kelas? Dia susah nak jawab. Kadang-kadang orang yang datang kelas lebih baik daripada yang tak datang kelas. Kadang-kadang yang tak datang kelas ikut online saja lebih baik dan lebih berkesan daripada yang datang kelas. Buktinya banyak. Banyak pelajar-pelajar yang ikut kelas online tak pernah ikut kelas offline. Tapi mereka faham, mereka boleh buat nota, mereka boleh sampai kepada orang, mereka boleh buka kelas. Mereka boleh ajar pada anak isteri, pada sahabat karib. Mereka tak masuk kelas, hanya ikut online. Ada pula yang masuk kelas ni dah bertahun-tahun, tak ada nota, orang tanya tak boleh jawab. Jadi susah nak jawab mana yang lebih baik. Semua bergantung pada apa? Hati mana yang mendengar ilmu, bukan cara dia belajar. Cuma kita tak nafikan yang duduk dalam kelas tu, dia dapat kelebihan lain. Kelebihan apa? Majlis ilmu, para malaikat buka sayap, para malaikat berdoa kepadanya, itu dia dapat kelebihan. Yang duduk kelas kat rumah online tu, kelebihan tu dia tak dapat. Tapi keberkesanan, mungkin yang online lebih baik daripada yang offline. Wallahualam. Tadi Ustaz ada beritahu berdoa kepada orang mati. Tak faham. Okey, maksud berdoa minta kepada orang mati. Berdoa pada orang mati maksud saya ialah berdoa pergi ke kubur orang mati dan minta pada orang mati itu. Contohlah dia syekh wali ke apakah, wahai syekh fulan, tolong sampaikan doa aku pada Tuhan, tolong selesaikan masalah aku. Itu menjadi syirik kepada Allah. Walaupun solatnya 5 waktu tak pernah ditinggalkan. Doa kepada orang mati yang tak boleh, maksud berdoa minta pada orang mati. Tapi kalau berdoa untuk orang mati supaya Allah ampunkan dosa dia, itu tak ada masalah. Wallahualam. Bagaimana kita nak tahu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satu tandanya ialah kita beristiqamah. Ulama mengatakan tanda amalan kita diterima ialah kita terus beristiqamah. Satu, mana kita konsisten, bukan buat bermusim. Bukan ikut keadaan, bukan ikut waktu. Istiqamah je. Sakit pun kita buat, sihat pun kita buat, kaya pun kita buat, miskin pun kita buat, cuaca panas pun kita buat, cuaca sejuk pun kita buat. Yang kedua, tanda amalan kita diterima ialah kita akan buat amalan-amalan yang baru. Daripada amalan kita buat tu, mula-mula solat fardu. Lepas tu, rasa macam tak cukup je solat fardu. Kita buat pula amalan sunat. Itu insya-Allah tanda amalan kita diterima. Lepas solat sunat, kita rasa tak cukup ni, tambah lagi. Dan sebaliknya, tanda amalan kita tak diterima ialah sebaliknya lah, kita tak istiqamah. Buat kadang-kadang, kan? Ikut suka, ikut musim, ikut kawan. Kemudian yang kedua, lepas buat amalan soleh, kita buat maksiat. Itu sebenarnya antara tanda amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Apakah kelebihan surah Yasin? Sebenarnya tidak ada satu pun hadis sahih
Tidak ada satu pun hadis sahih yang menceritakan kelebihan surah Yasin. Yang ada tu kata ulama hadis, bukan kata saya. Bukan kata saya, kata ulama hadis. Semua hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Yasin dhaif, hadis dhaif. Yasin adalah qalbun, jantung kepada Al-Quran, dhaif. Siapa yang baca Yasin, bacalah surah Yasin kepada orang yang nak mati di kalangan kamu, hadis dhaif. Baca surah Yasin pada Jumaat, diampunkan dosa, hadis dhaif. Bukan saya cakap, ulama hadis. Boleh Google hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan surah Yasin. Bagaimana ada dengan ukapan sebegini? Anda jawab kan? Adakah mu'dah? Macam mana kita nak hilangkan sifat keakuan? Seolah-olah kita yang buat itu dan ini, seolah-olah Allah tidak masuk campur dalam sebenarnya banyak ayat Quran yang Allah menegur orang yang mengaku kelebihan yang dia dapat adalah daripada usaha dia. Contoh dalam kisah surah Al-Kahfi yang ada 2 kebun kan. Allah menegur mereka yang memiliki 2 kebun mengatakan kebun aku yang banyak adalah hasil usahaku. Apa Allah buat pada mereka orang ini? Allah bakar semua kebun dia. Sebab dia mengaku itu adalah hasil usaha dia. Begitu juga Qarun. Qarun mengaku dengan harta yang banyak, dia rasa itu adalah sebab kelebihan ilmunya. Maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya sekali ke dalam tanah. Dan Allah juga bagi contoh, bila kita ada kelebihan, Allah bagi nikmat, apa sepatut kita buat? Contoh macam Nabi Sulaiman. Allah bagi kerajaan yang besar, Allah bagi angin tunduk pada Nabi Sulaiman, syaitan manusia jadi tentera dia, burung pun boleh bercakap. Tapi sedikit pun tak menjadikan Nabi Sulaiman AS merasakan itu kelebihan aku. Apa kata Nabi Sulaiman dengan semua kelebihan tersebut? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ni kelebihan daripada Allah. Bukan aku. Semua anugerah daripada Allah. Untuk apa Allah bagi ni? Liyabluwani, untuk Allah menguji aku. Sama ada dengan nikmat ni aku semakin bersyukur, semakin taat, ataupun akfur. Dengan nikmat ni aku kufur kepada Allah. Sebenarnya kelebihan ni bukan kelebihan, tapi adalah ujian. Wallahu a'lam. Dah? Apakah kita akan dipertanggungjawabkan jika kita tak tegur walaupun kita tahu orang tu buat amalan yang tidak betul dan juga dilarang, tapi dia sangka betul dan okey, kewajipan kita sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran fala yughayyirhu bi yadihi. Siapa lihat kemungkaran, orang tu buat benda yang salah, termasuklah benda bid'ah, kewajipan kita apa dia? Tegur dengan tangan. Tangan tu maksud apa? Kuasa. Kalau kita pemimpin ke, kita bos ke, kita mak bapak ke, tegur dengan kuasa. Rampas ke. Kalau tak mampu, kita tak ada kuasa, maka bilisan ni, dengan ucapan, dengan lidah. Kalau tak mampu juga, kalau kita tegur dengan kuasa, mungkin keadaan lagi teruk. Kalau kita bercakap, dia akan melenting, bergaduh pula. Maka step yang ketiga, iaitu benci dalam hati. Dan Nabi kata benci dalam hati adalah iman yang paling lemah. Makna apa? Kalau tak benci langsung, orang tu tak ada iman. Solat 20 tahun, tengok kemungkaran, tak rasa apa-apa. Orang tu sebenarnya tak beriman. Haji umrah berpuluh kali, tengok kemungkaran, isteri buka aurat, jogging, pagi-pagi anak pakai seluar ketat, langsung tak rasa apa-apa. Orang tu sebenarnya tidak ada iman. Sebab Nabi kata iman yang paling lemah, benci dalam hati. Wallahu a'lam. Okey. Siapakah yang sebenarnya golongan yang dimaksudkan dalam surah Al-Kahfi? Ulama mentafsirkan, yang pertama orang yang syirik kepada Allah lah. Orang yang syirik pada Allah, semua amalannya sia-sia. Yang kedua, orang yang tidak ikhlas. Dia beramal tapi tidak ikhlas kerana Allah. Dia buat kerana orang, riak dan sebagainya. Dan yang ketiga termasuklah orang yang buat benda yang bid'ah. Dan ikhlas dah kerana Allah, tapi amalannya tak selari dengan sunnah Nabi. Maka sama yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan,
Allah kata wa qadimna ila amalin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa amalan mereka yang banyak, amalan soleh yang mereka rasa soleh dan mereka rasa banyak, maka kami jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Wallahu a'lam. Macam mana nak kekal ibadah dalam istiqamah dalam ibadat? Quran adalah syifa. Selalulah tadabbur Al-Quran setiap hari. Jangan bergantung pada kelas saja. Setiap hari jadikan masa khusus untuk kita baca Al-Quran dan terjemahan. Sebab Quran setiap ayat tu boleh menjadikan kita orang beristiqamah. Boleh menegur kesilapan kita. Boleh mengingatkan kita bila kita lupa. Sebab Quran tazkirah. Jadi siapa yang jarang baca Quran dan tak tadabbur, memang dia tak akan istiqamah. Percayalah. Kekuatan utama kita ialah hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah yang paling kuat ialah hubungan kita dengan Al-Qurannya. Sudah tahu. Mana ni? Sudah tahu. Kadang-kadang kita rasa rindu sangat dengan Allah. Setinggi sehingga tersedu-sedu. Dan rasa amat takut juga padanya. Adakah itu gangguan yang tidak baik? Kadang ada rasa jauh bila sibuk sangat dengan urusan harian. Dia sebenar, dia rasa rindu belum cukup sebagai bukti kita cinta Allah. Kadang-kadang rasa rindu tu, kita rasa rindu je kepada Allah sampai menangis. Tapi kita tak buat pun yang Allah perintah, itu adalah talbisu iblis. Talbisu iblis. Jadi nak tahu kita betul-betul cinta Allah bukan rasa rindu. Tak. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Pertama, kalau betul kamu cinta Allah, bukan termenung je, menangis je. Kenapa ni? Rindu nak jumpa Allah. Tapi tak buat apa-apa. Tak. Allah kata kalau betul kamu cinta Allah, pastikan semua amalan kamu sama dengan Nabi. Itu tanda cinta Nabi. Cek zikir kita, solat kita, puasa kita, ibadat kita sama tak dengan Nabi. Kalau tak sama, tak payahlah rindu dan tak payahlah menangis. Sebenarnya kita ditipu oleh syaitan. Yang kedua, kalau betul kita cinta Allah, tandanya bukan kita rindu, bukan kita menangis. Tandanya ialah kita cinta apa yang Allah cinta. Allah cinta apa? Allah cinta orang yang sabar. Kita kena jadi orang yang sabar. Aku kata rindu pada Allah dan Allah suka pada orang yang sabar. Aku tak ada sifat sabar. Macam mana aku rindu? Aku perasanlah. Allah suka orang yang suka buat baik. Amalan yang paling Allah suka, yang paling banyak manfaat pada orang. Buat yang tu. Kalau kita buat semua yang Allah suka, termasuklah suka, Allah suka pada ulama, kita kena cinta. Allah suka pada orang miskin, kita kena cari orang miskin, bantu mereka. Insya-Allah, itulah tanda kita rindu dan cinta kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya kadang-kadang perasan bila kita mula beramal, niat pada mulanya kita tahu amalan itu baik. Allah galakkan apa tu? Terus kita buat. Tapi selepas amalan dibuat, tiba-tiba kita persoal sama ada amalan itu dan takut. Kita persoal semula amal itu dan takut kerana tak pasti mengapa kita beramal dan tidak diterima. Bagaimana nak perbetulkan persoalan niat kita? Tak, syarat amalan diterima, pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua, pastikan dia menepati sunnah Nabi. Kalau bila dah cukup dua syarat ni, teruskan istiqamah. Jangan layan bisikan-bisikan. Memang syaitan ni dia akan kacau kita bila kita mula nak beriman. Bila kita mula nak berusaha untuk beramal soleh. Masa tu lagi kuat hasatan syaitan. Jadi kena lagi kita nak beriman, lagi kita nak beramal soleh, lagi kuat tipu daya syaitan, dan lagi kita kena tingkatkan mujahadah, lawan betul-betul. Jangan cepat mengalah. Jangan terus mengaku kalah. Percayalah, kalau dah cukup dua syarat ni, satu, kita amalan tu betul-betul datang daripada Nabi. Yang kedua, kita buat bukan kerana orang suruh, bukan kerana dah tua, tak, betul-betul kerana Allah. Maka teruskan ia. Kalau tak ikhlas lagi, pastikan kita ikhlas kerana Allah. Kenapa aku nak buat kerana orang? Bila aku mati, aku tak jumpa orang dah. Jumpa Allah saja. Maka pastikan amalan kita buat kerana Allah.
Bagaimana dengan terbuka hijab? Adakala ia boleh menampakkan jin? Tak ada dalil lah. Tak payahlah tengok jin, tengok hati kita cukuplah. Tidak ada dalil yang mengatakan manusia boleh melihat jin, kecuali apa yang Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis. Yang boleh nampak jin secara betul fizikalnya, orinya ialah Nabi dengan izin Allah. Kemudian keldai, anjing, manusia tak ada. Bahkan kata ulama, siapa yang mendakwa dia melihat jin, hijabnya terbuka, dia adalah pendusta. Allah sengaja jadikan jin tak nampak. Kenapa nak nampak? Kenapa nak tengok? Berzikir selepas solat wajib boleh buat selepas solat sunat? Tak ada. Zikir lepas solat hanya lepas solat fardu sahaja. Lepas solat sunat tak ada zikir. Terus bangun. Mana? Bagaimana kalau berdoa di makam Ahlul Bait? Tak boleh berdoa di makam Ahlul Bait. Kenapa nak berdoa di makam? Tak. Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepada Allah, bukan kepada wali, bukan kepada orang mati. Jadi bila nak berdoa pada Allah, jangan tunggu pergi ke kubur. Sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat di mana-mana saja kita berada dan bila-bila masa. Bila pergi ke kubur ada maksud lain itu. Berdoa saja di mana-mana dan bila-bila masa. Untuk surah yang dibaca ketika solat, betulkah kita kena baca surah yang panjang di rakaat yang pertama dan yang pendek? Ya, betul. Sunnah Nabi ialah Nabi panjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat yang kedua. Supaya apa? Supaya antara sebabnya ialah supaya orang yang datang lambat sempat dapat rakaat pertama bersama Nabi. Maka sebab tu Nabi panjangkan rakaat pertama. Jadi kalau baca rakaat pertama surah apa ni? Al-Baqarah. Rakaat kedua baca surah Ali Imran. Sebab Al-Baqarah lebih panjang daripada surah Ali Imran. Wallahu a'lam. Cukup cukup. Siapa nak tanya soalan boleh PM Okey, kelas kita akan datang ialah hari Isnin pukul 10 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.